Selamat petang semua. So, saya akan sambung lecture on build-up rate or third part of build-up rate. Okay, so last week adalah berkenaan dengan pengiraan untuk concrete work. So, untuk kali ini saya akan tunjukkan macam mana proses pengiraan secara manual dan mesin menggunakan untuk kerja-kerja excavation. Okay, so apa itu excavation? Sebelum itu saya tunjukkan apa itu excavation. Okay, excavation merupakan kerja-kerja penggalian tanah untuk tujuan construction, pembinaan projek. Okay. Okay, so kerja-kerja excavation ataupun penggalian ada dua jenis secara manual. Kalau manual kita akan gunakan cangkul dan seperti peralatan yang terdapat di sini lah. Dan juga machinery. Untuk machinery kita akan gunakan excavator, tractor dan bulldozer dan sebagainya lah yang berkaitan dengan kerja-kerja tanah. Okay. Satu hal yang anda kena tahu apabila mengira kuantiti tanah, okay, berapakah kuantiti tanah sebab apabila kita when we work with earth, okay, the soil, okay, kita akan lihat dahulu apakah jenis soil yang kita akan gali. Okay, so lain jenis soil maka berbeza in terms of working factor. Okay, disebabkan semua jenis tanah ni tidak sama. Ada tanah yang senang untuk kita gali, ada tanah yang agak susah untuk kita gali. So, dalam slide ni dia nyatakan percentage of bulking. Percentage of bulking ni maksudnya berapakah kenaikan volume tanah. Okay. Apabila kita gali tanah, okay, kuantiti dia ataupun volume dia akan bertambah disebabkan oleh pertambahan udara di dalam celah-celah tanah. Okay, so volume dia akan bertambah. So saya beri contoh yang mudah. Apabila kita menggali tanah, okay, semua pernah gali tanah kan? Okay, apabila kita gali tanah, okay, dan kita ambil balik tanah yang kita gali tadi and then tutup lubang yang kita dah gali. Selalunya kuantiti dia lebih besar daripada lubang tadi. So kalau kita tembus balik dia akan timbul sedikit kan. So kita terpaksa pijak tanah untuk ratakan tanah. So itu yang dimaksudkan dengan bulking. Okay, increase in volume of soil. So sand 10%, clay 20%, ordinary soil 25%, aggregate 50%. Okay, untuk pengiraan bulking factor ni kita hanya akan ambil kira jika sekiranya kita perlu remove soil ataupun earth from construction site. Okay. So, pengiraan untuk excavation work, okay, kita akan kira untuk excavation cost. Yang pertama excavation cost, yang kedua cost of transporting, yang kita akan gunakan lori ke, wheelbarrow ke, semua itu melibatkan cost. Dan yang ketiga cost of filling, jika sekiranya kita perlu tembus balik lubang ataupun katalah kita buat foundation, so kita gali lubang untuk foundation, kemudian kita perlu fill balik. Okay, so semua tersebut melibatkan cost. Lagi satu cost compacting. Cost compacting ni apabila kita timbus balik lubang yang kita dah buat tadi. Okay, itu pun melibatkan cost juga. Cost of starting, if any, this one is contoh starting lah selalunya untuk pembinaan longkang. Okay, dan yang paling penting sekali perlu ada profit and overhead. Okay, so yang pertama kita akan lihat pengiraan untuk excavation secara manual. Okay, labor constant and labor wages need to be considered when calculating the excavation work. The labor constant is an assumption only for the purpose of calculation. So, labor constant ni akan diberi dalam soalan. Okay, apa yang dimaksudkan dengan labor constant adalah, okay, so sebagai contoh excavation of ordinary soil. Ordinary soil ni adalah jenis tanah yang biasa, contohnya tanah merah, okay, tanah yang biasa kita tengok lah, okay, selain daripada clay, selain daripada sand.
Okey, ia adalah ordinary soil. So constant hour yang diberikan dalam jadualnya adalah 1.2 jam. Okey. Excavation satu lagi, dia akan harga ataupun constant hour akan bergantung dengan berapa kedalaman tanah yang kita akan gali. Semakin dalam ke dalam tanah, maka semakin mahal. Right. So ini pun sama juga. Nombor 5, transporting. Nombor 4, transporting the soil, fill the soil into the truck. Okay, semua ada constant hour. So constant hour ni kita akan lihat dalam soalan, dan dia tak semestinya sama. Okay. So itu jangan risau, so dalam soalan tetap akan diberi. Okay, so kita lihat contoh yang pertama. Okay, contoh yang pertama, build upright the excavation work for trench not exceeding 1.5 meter depth, filled into truck and dug on site not exceeding 100 meter based on the information given. So yang ini senang sebab pengiraan adalah secara manual. Okay, so dalam soalan ini 1.74 hours adalah seperti dalam jadual ni tadi. Okay, 1.74, which is excavation of trench not exceeding 1.5 meter depth. So kita ambil 1.74 hours. Time to transport and remove soil 1 hour. So excavate at a distance of not more than 100 meter. So kita assume since dia adalah ordinary soil. Okay, so kita akan assume 25% of bulking factors. So seperti yang saya nyatakan awal-awal tadi, untuk bulking factor 25% ni hanya apabila kita remove soil. Okay, maksudnya selepas kita excavate, okay, tanah yang sisa tadi kita akan angkut ke tempat lain. Okay, itu yang dinamakan sebagai disposal of soil. So masa yang ditetapkan di sini 1 hour. So 25% daripada 1 hour adalah, okay, just darabkan 0.25 darab dengan 1 hour. So kita dapat 0.225. So total hours adalah, okay, 1.74 plus 1 hour plus 0.25 equals to 2.99 hours. So ini adalah total time taken to excavate, transport and dump the soil. Okay, so kita lihat cost dia pula. So kita assume working fees ataupun gaji pekerja sehari adalah RM40 sehari. Okay, so labor charge per hour kita akan bahagikan RM40 ni kepada 8 jam. Kenapa 8 jam? Sebab 8 jam adalah standard working hours dalam sehari. So RM40 bahagi dengan 8 jam. Okay, kita akan dapat berapa? Dapat RM5. So for 2.99 hours, the charge will be, so darabkan 2.99 hours darab dengan RM5. So kita akan dapat RM14.95. Ini adalah kos untuk excavation sahaja. Okay, belum lagi termasuk keuntungan. So setiap kali kita buat kerja-kerja excavate, mestilah ada keuntungan. So dalam soalan tadi dia katakan 10% profit. So tambahkan profit 10%, 4.95 times 1.1. So anda akan dapat rate of excavation work is RM16.45 per cubic meter. Okay, so untuk pengiraan manual agak senang. Okay, dia tidak tricky sangat. Okay, kita lihat pengiraan untuk machinery pula. Okay, untuk machinery anda kena tahu berapakah harga mesin terlibat dan berapakah ability mesin tersebut. Okay, yang ini tak penting sangat sebab dalam soalan memang akan diberi. Lagipun dia produktiviti dia tak sama untuk setiap mesin. Okey, ini pun sama. Penggunaan minyak
diesel dan lubricant sentiasa berubah-ubah. Okey, kita lihat contoh yang kedua. Build upright the basement excavation work by using machinery exceeding 1.5 meter depth but not exceeding 3 meter depth according to the information below. Okey, katalah sewa mesin adalah 150 sejam. Okey. Dan gaji pekerja pula RM8 sejam. So yang ini kamu tak perlu lagi bahagi dengan 8 jam sebab unit di sini adalah per hour bukan per day. Okey, banksman ni pula. Okey, apa itu banksman? Banksman adalah pembantu kepada driver tadi. Okey. Mungkin kamu pernah tengok orang yang buat kerja-kerja excavation, selalunya akan ada satu driver dan ada seorang lagi akan tunggu di atas tanah. Okay? Dia akan tandakan di mana kawasan perlu excavate. So dialah banksman. Okay, so kita ada satu driver dan satu banksman. Okay, gaji driver RM8 sejam, gaji banksman adalah RM4 sejam. Ingat, kamu tak perlu bahagi dengan 8 jam sebab unit adalah per hour. Okey, kita lihat pula diesel. Okey, diesel harga seliter RM70 dan penggunaan dia dalam sehari. Ini kita assume penggunaan sehari. Penggunaan dalam sehari. So, this one per day. Okey, yang ini pun sama, lubricant penggunaan adalah dalam sehari. Okey, so productivity adalah 19.11 cubic meter per hours. Maksudnya dalam sejam dia boleh produce, dia boleh excavate sehingga 19.11 cubic meter. Okey, overhead and profit adalah 10%. Okey, pertama sekali kita akan kira machinery cost. Okey, katalah kerja-kerja excavation ni dia gunakan backhoe. Okey, rental per hour adalah 150. Okey, lihat balik soalan tadi. Okey, rental per hour adalah 150. Kemudian labor cost, kita ada driver and banksman. Seorang driver dan seorang banksman. So 8 darab 1, 4 darab 1, so kita akan dapat RM. Okey, RM RM12. Okey. Okey, so ini adalah kos untuk gaji pekerja. Next adalah kos minyak. Okey, kos minyak untuk diesel sehari dia gunakan 4.55 liter. Dan okey, ini per day. Tadi ini pun sama juga per day. So, kita nak unit dalam okey, ini pun per hour. Ini pun per hour. So RM12 ni adalah per hour. Okey, so kita nak unit yang sama. Okey, ini per hour, yang ini pun per hour. So untuk minyak pun kena per hour. So yang ini kita kena bahagi dengan 8 jam. Kenapa? Sebab ini adalah penggunaan dalam sehari. So kena bahagi dengan 8 jam. Okey, so jawapan yang sepatutnya kamu ada adalah 4.55 darab dengan 1.7 bahagi 8. Okey, dan tambah lagi dengan lubricant 0.24 darab 3.6 bahagi 8. Okey, so kita akan dapat jawapan dia adalah 1.07. Okey, unit adalah apa? 35.
Okey, unit dia adalah RM. Sebab liter ni kita dah masukkan tadi. RM RM1.07 per hour. Okey, yang ini RM1. Okey. So, machinery cost adalah RM1.50 per hour. Okey, labor cost pula RM12 per hour. Kemudian fuel cost pula RM1.07 per hour. Okey. So, total yang kita dapat adalah 12.150. So, sepatutnya kamu akan dapat RM 163.07. Okey, ini unit adalah per hour. Okey, belum selesai lagi. Okey, ini hanyalah kos untuk machinery per hour termasuk gaji pekerja. Okey, next yang kamu kena kira adalah productivity. Okey. Okey, tunggu saja. Okey. Kalau kita lihat di sini, nilai yang diberi adalah 170. Okey, 170 ni hanya apabila value hanya apabila kita gunakan diesel dan lubricant adalah per hour. Okey, tadi saya dah nyatakan 4.5 liter ni adalah per day. So, kita bahagi dengan 8 jam. Okey, kalau kamu assume dia per hour, maksudnya kamu tak perlu bahagi 8. So, jawapan yang kamu akan dapat adalah 170.60 sen. Tetapi, jika kamu bahagi dengan 8, kamu akan dapat 163.07. Okey, so katalah kita gunakan 163.07. Okey, so the productivity of machine is, ini adalah dalam soalan tadi, dalam sejam dia boleh produce 19.11 cubic meter. Okey, so untuk kita lihat berapakah berapakah harga untuk 1 cubic meter. Okey, kita ambil persamaan ni, 1 hour dia boleh produce 19.11 cubic meter. Okey, dan dalam sejam pula kos adalah RM 163.07. Okey, so daripada perkadaran ni kita boleh kira berapakah kos untuk excavation for 1 cubic meter soil. So, 16 bahagikan 163.07 kepada 19.11. Okey. So, kamu akan dapat, kita akan dapat apa? RM RM8.53. Okey, unit adalah per cubic meter sebab kita bahagikan dengan cubic meter tadi ini. Okey.
Kemudian darabkan dengan overhead and profit which is 10%. Okay, so darablah dengan 1.1. Okay, so anda akan dapat RM 9.39 per kubik meter. Okey, so kita dah dapat jawapan berapakah rate untuk 1 kubik meter tanah. Okey, RM9.39 ni maksudnya harga setiap kali kita gali tanah dalam ukuran 1 meter panjang, 1 meter lebar dan 1 meter ke dalam tanah, kos dia adalah RM9.39 termasuk kos mesin, kos pekerja dan keuntungan. Okey. Next adalah saya tunjukkan contoh yang terakhir untuk excavation. Yang ini using the information below, calculate the cost for excavation work by machine for pad foundation. So apa ni pad foundation? Anda kena tahu pad foundation ni adalah katalah ini adalah permukaan tanah. Pad foundation adalah asas kepada bangunan. Salah satu contoh asas kepada bangunan. Dan kita akan untuk pembinaan construction of pad foundation ni, kita akan gali dahulu satu lubang. Yang ini kita gali. Dan kita akan keluarkan kita akan gali tanah. So akan ada satu lubang di sini. So cara construction adalah kita akan letakkan lin konkrit di sini. Selepas lin konkrit, kita letakkan besi. Selepas letak besi, kita masukkan formwork. Dan barulah kita tuang konkrit. Dalam ni ada besi. So untuk excavation, apa yang kamu kena kira adalah kamu perlu kira berapakah volume. Kamu perlu kira berapakah volume tanah. Katalah yang hitam ni tanah. Kamu perlu kira berapakah volume tanah yang kita gali. Yang warna hitam ni ini adalah tanah. So kita dalam soalan ni dia kata pad foundation size 1.5 meter times 1.5 meter. So maksudnya di sini 1.5. Lebar dia 1.5 meter. Yang ini adalah ketinggian pad footing. So ini 0.3 meter. Ini pandangan tepi. Kalau pandangan atas, dia akan jadi seperti ini. 1.5 meter dan 1.5 meter. Ini adalah plan view. Kalau pandangan tepi, dia jadi macam ni. So ini adalah size pad foundation. Pad footing. Depth of excavation ni maksudnya daripada permukaan tanah di sini, daripada permukaan tanah sampai ke bawah sini. Dia kata jarak adalah 1.6 meter. So daripada permukaan tanah sampai di bahagian lin, di bawah lin konkrit ni, bahagian bawah sini, kedalaman yang kita perlu gali adalah 1.6 meter. And then number of foundation, berapakah bilangan petak. Berapa bilangan petak yang kita perlu gali. So ada 16 lubang kita perlu excavate. And then type of soil is ordinary soil. Kamu kena ingat dalam soalan ni dia cuma nyatakan calculate the cost for excavation. So kita tak perlu kira cost untuk remove or disposal of the soil. So
ordinary soil ni tak berapa penting lah dalam soalan ni, sebab kita cuma kira untuk excavation sahaja. Okey, data yang kita ada adalah excavator rating fees RM150 per hour, productivity dalam sejam dia boleh hasilkan sehingga 13.76 cubic meter, dan kita ada seorang driver dan ada 2 orang banksman. Okey, kemudian labor constant, kita ada labor constant, excavating exceeding 1.5, 1.4, dan semua ni lah. Okey, so yang pertama kamu kena kira adalah cost machine. Okey, cost machine tadi, katalah cost machine tadi 150 per hour. 150 per hour. Next adalah kita lihat gaji pula. Untuk wages, kita lihat driver seorang, banksman 2 orang. Gaji dia adalah 70. So 70 sehari, ada seorang kan. Tambah dengan 2, ada 2 orang, gaji 30 sehari. Kemudian yang ini tambahkan semua ni, kemudian kamu perlu bahagi dengan 8 jam. Kenapa 8 jam? Sebab unit di sini dia katakan day. So jumlah gaji 20 dari 30 tambah 70 bahagi 8 jam. So kita akan dapat RM RM16.25 per hour. So ini dah ada, ini dah ada. Next adalah minyak. Untuk minyak pula, RM40. Untuk minyak RM40.55. Darab dengan RM1.70. Katalah ini adalah per day. So yang ini kita bahagi dengan 8. So 40.55 darab 1.7 bagi 8. So kita akan dapat RM8.62 untuk diesel. Untuk lubrikan pula 0.24 darab dengan RM5.60 bahagi 8. Kita akan dapat 0.24 darab dengan RM5.60 bahagi 8. So kita akan dapat 0.17. So tambahkan semua ni. 1, 2, 3, 4. Ada apa lagi? Tak ada. Tambahkan keseluruhan. 150 tambah 16, 25 tambah
sorry lah tulisan pakai mouse. 6 pada 2 tambah dengan 0.17. Okey. So 150 tambah 16.25 tambah RM8.62 tambah 017. So akan dapat RM 1750.04 okey per hour. Okey. So kita lihat productivity tadi. Productivity dah kata 13.76 dalam sejam. Okey. So kita ambil volume ni tadi. Okey, 1 hour 175.04. Okay, and then 1 hour machine dia boleh produce 13.76. Okay, so kita kena bahagikan cost pada volume. So 175.04 bahagi dengan 13.76. 175.04 bahagi dengan 13.76. Okey, anda akan dapat RM RM12.72. Okey. Okey. Tunggu sekejap. Saya masak. Okey. So, value yang kita dapat tadi adalah value yang kita dapat tadi adalah RM12.72. Unit adalah per cubic meter. Okey, so kita belum masukkan lagi keuntungan. Okey, profit adalah 10%. So, kita tambahkan profit. Okey, kita tambahkan profit. So, 1.1 darab dengan berapa tadi? RM12.72. Okey, so kita akan dapat harap tak ada yang confuse kenapa darab 1.1. Okey, saya dah jelaskan untuk dalam lecture sebelum ni. Okey, RM kita akan dapat RM13.99. Okey, so ini adalah cost untuk 1 cubic meter konkrit. Okey, dalam soalan, kalau kita lihat soalan, okey, anda perlu tahu berapakah jumlah volume tanah yang kita gali. Okey, so kita ada berapa foundation? Ada 12. Okey, so volume. Okey, volume of soil. Okey, volume of soil bersamaan dengan number of foundation tadi adalah 12. Okey, ada 12 foundation. Kemudian kita darabkan dengan volume untuk satu pad footing, iaitu 1.5. Okey, yang ini 1.5 darab dengan 1.5.
Okey, kamu jangan confuse dengan size of foundation. Size of foundation ni adalah 0.3 ni adalah ketinggian konkrit di bahagian ini sahaja. Okey. So, kamu perlu ambil kira 1.6. So, yang ini kita darab dengan 1.6 meter. Okay. So, volume keseluruhan adalah 12 darab 1.5 darab 1.5 darab dengan 1.6. Okey, so anda akan dapat 43.2 unit adalah kubik meter. So ini adalah jumlah volume tanah yang kita akan gali. So apa yang kita perlu masukkan dalam pengiraan adalah okey, oleh kerana ini adalah jawapan, ini adalah rate tanah dalam 1 kubik meter. So jika sekiranya volume bersamaan dengan 43.20 unit adalah kubik meter. So cost adalah bersamaan dengan darabkan RM 1.399 per kubik meter. Darabkan dengan 43.20 kubik meter. So anda akan dapat total cost of excavation. Darab dengan 13.99. So anda akan dapat kos keseluruhan adalah bernilai RM604.37. So ini adalah jawapan untuk kos excavation sahaja, belum termasuk kos konkrit. Harap boleh faham part ini. Kalau ada pertanyaan boleh tanya dalam grup WhatsApp. Next adalah build up rate for reinforcement work. Reinforced concrete is a composite material. The concrete provides the material's compressive strength, while the steel, in the form of embedded reinforcing bars, provide tensile strength. So, apabila kita combine reinforced concrete ini bermaksud ada konkrit dan ada steel bar di dalam konkrit. So itu yang kita namakan sebagai reinforced concrete. Ada besi di dalam konkrit. Itu adalah reinforced concrete. Di mana tujuan reinforcement ni adalah tujuan besi ni dimasukkan ke dalam konkrit supaya konkrit lebih tahan dan tidak mudah patah. Concrete is very good with compressive load. Dia konkrit ni dia tahan dengan bebanan, tetapi dia senang untuk pecah. So untuk mengatasi masalah tersebut, kita akan masukkan tensile load. Kita akan masukkan besi di dalam konkrit supaya konkrit lebih kuat. So ini adalah kerja-kerja konkrit di dalam pembinaan bangunan. Yang ini adalah beam, yang ini pula adalah slab. So kalau kamu lihat di sini ada beberapa jenis besi yang dia pakai. Yang ini main bar, yang ini lagi stirrup ataupun link. Ini pula adalah ini adalah main bar untuk slab. Yang ini pula adalah beam. Ini semua adalah main bar untuk beam. Right, yang ini pula yang ini adalah pembinaan untuk ini. Besi banyak-banyak ni. Yang ini adalah pembinaan foundation. So factors to be considered when calculating the cost of reinforcement work. Kita akan kira labor cost, dan kita akan kira material cost.
Okey, kita akan kira berapa gaji pekerja dan kira berapakah kos material tersebut. Okey, kita terus lihat contoh. Okey, contoh yang pertama, calculate the build-up rate for reinforcement work of building foundation using 10 mm steel bar. Cost includes cutting, bending, and transporting steel bar to site. How much is the cost for 1 kg of reinforcement work? Okay. Tunggu sekejap. Saya tambahkan satu pengiraan di sini, satu di sini. Okey. Okey. So di sini dia kata harga untuk 1 tan untuk 10 mm steel bar adalah 1,850. Ini untuk 1 tan. 1 tan bersamaan dengan 1,000 kg. Ini kamu sentiasa kena ingat. 1 tan bersamaan dengan 1,000 kg. Okey, kita ada skilled worker seorang RM40 sehari. Labor pekerja buruh biasa RM25 sehari. Okay, total time to cut 50 kg of 10 mm steel bar, 2.5 hours. Total time to transport and fabricate steel bar, 2.5 hours. Okay, sekarang kita kira yang pertama dahulu, iaitu material cost. Okay, material cost. Okay, so untuk harga 1,000 kg, okay, harga dia tadi adalah 1,850. 1,850. Okay, untuk 1 kg, okay, kamu kena bahagi 1,850 bahagi dengan 1,000. 1,850 bahagi dengan 1,000. So, anda akan dapat RM RM1.85. So, ini adalah kos untuk 1 kg besi. Okay, so next adalah kita kena kira labor cost. Okay, untuk labor cost saya just tulis LC. Okay, labor cost kita ada seorang pekerja RM40 sehari, seorang lagi RM25 sehari. So 40 tambah 25. So 40 tambah 25. Okay, kemudian ini kita bahagi dengan 8 hours sebab standard working hours adalah 8 jam. So 40 tambah 25 bahagi 8. So anda akan dapat RM8 1.3 sen. Okey, ini gaji sahaja. Okey, per hour. Okey. Kemudian kamu kena lihat di sini total time to cut 50 kg. Okey, 2.5 hours. Okey, so untuk 50 kg, okey, jumlah masa yang diperlukan untuk proses 50 kg of rebar adalah 2.5 plus 2.5. Okay, 2.5 hours plus 2.5 hours. So berapa? So ada 5 jam. Okey, so itu untuk 50 kg. Kalau 1 kg, okey, jumlah masa untuk proses 1 kg adalah 50 kg kita bahagikan dengan 5. Okey.
bahagi dengan 5 hours. Okay. Sorry. Okay. Okay. So 50 kg bersamaan dengan untuk proses 50 kg besi perlukan 5 jam. Okay. So kita nak cari untuk 1 kg ni berapa jam dia proses. So yang ini tak ada hash ya. So hash kita bawa ke sini 1 kg per hour. So kita akan dapat di sini 5 kali 1 ini 10. So 1 kg. Oh, sekejap. Okey, apa yang kita perlu kira di sini adalah sekejap. Okey. Untuk 1 kg Okey, 1 kg dah di sini kan. So 5 masih lagi di sini. Okey, divide by 50. Okey. So anda akan dapat 5 bagi dengan 50. So kita akan dapat 0.1 jam. Okey. Okey. Okey, 1 kg cost 1 kg adalah RM1 per kg. Okey. So, untuk 1 kg pula, jumlah masa yang kita perlukan adalah 0.1 jam untuk proses 1 kg. Okey. So, untuk kira labor cost ni tadi, labor cost bersamaan dengan RM RM8.13 darab dengan jumlah masa yang diperlukan untuk proses 1 kg besi, iaitu 0.1. Ini itu sama ini per hour. Okay, so bersamaan dengan 813. So bersamaan dengan 0.813. Okay. So tambahkan. Sudah tulisan buruk. Okey, material cost. Okey, tambah dengan labor cost. So material cost tadi RM1.85 tambah dengan labor cost adalah 0.813. Ini untuk 1 kg. Ini untuk 1 kg besi. Okey. Tambah 1.85. Okey. Kita dapat RM. Sini RM mesti ada unit RM RM2.66. Okey, so ini adalah cost material dan juga labor cost. Okey, dalam soalan dia kata add wastage and profit 5% dan 10%. Okey, so ada wastage 5% dan 10%. Okey, dan 10%, so dia jadi 15%. Okay, so add wastage.
At 2 stage. So 1.15 darab dengan RM2.66 darab dengan 1.15 darab dengan 2.66. Okey, so kita akan dapat RM RM3.06. Okey, 2 tempat pilihan per kg. Okey, so inilah jawapan yang kita dapat. Okey, harga dalam 1 kilo, 1 kg steel bar ataupun rebar. Okey, harap semua boleh faham. Okey, contoh yang seterusnya adalah masih soalan yang sama. Okey, tetapi kali ini dia kata 35 kg. Okey, so kalau 35 kg, cari dahulu berapakah rate. Ini adalah rate. Okey, kamu kira seperti soalan ini tadi. Kira berapakah rate untuk soalan ini. Kemudian, ni dia kata one pile cap, akan menggunakan 35 kg besi. Calculate the cost of reinforcement work if there are 8 pile caps in the construction site. So, since ada 8 pile cap, dia kata 8 pile caps, so yang ini kamu kena darabkan dengan 8 pile. So, jumlah besi yang dipakai dalam construction adalah 280 kg. Ini jumlah besi yang dipakai untuk pembinaan pile cap. Okey. Tetapi ini bukan jawapan dia. Kamu cari dahulu berapakah rate. Cari berapa rate untuk 1 kg. Okey. Cari dahulu nilai ini, kemudian barulah darab dengan 280. So, saya nak ini kamu buat sendiri. Okey, kalau ada soalan boleh tanya saya. Cara pengiraan sama dengan soalan sebelum ini. Cuma berbeza figure sahaja. Okey, yang ini rate dia 3.06 per kg. Yang ini pula berapa? So, kamu kena kiralah berapa rate per kg untuk soalan yang kedua dan darabkan dengan jumlah besi yang dipakai dalam construction site. Okay, so itu saja untuk chapter 6. Okay, thank you and jumpa lagi.